Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan pengurusi jawatan kuasa, ustaz-ustaz, imam-imam, ustazah-ustazah, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Pada malam ini insya-Allah kita meneruskan sesi membaca dan memahami sebahagian daripada kandungan makna yang terkandung dalam suratul Alaq. Pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan makna ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita dah sebut bahawa bacalah yang merupakan arahan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca kalamullah berdasarkan apa yang didengari, apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, bukan membaca suatu tulisan. Iqra' bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Tuhanmu yang menciptakan. Tujuan kita membaca adalah untuk mendapatkan ilmu. Kita kata baca di sini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar Jibril, apa yang Nabi sampaikan, apa yang disampaikan Jibril, itulah yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Iqra' juga boleh bererti membaca daripada tulisan, iaitu selain untuk manusia, orang-orang yang pandai membaca, dia membaca daripada tulisan-tulisan. Ini juga salah satu daripada jalan menuntut ilmu. Ilmu apa sekalipun yang kita pelajari, bermula daripada pembelajaran Al-Quranul Karim sehingga kepada ilmu-ilmu dunia, hendaklah disertakan dengan nama Allah, dan hendaklah menjadikan seseorang itu lebih kenal Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang menyebabkan seseorang itu mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita menuntut ilmu tidak lain tidak bukan, tujuan utamanya kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu apa yang Allah suruh belajar? Pertama sekali, ilmu berkaitan dengan keselamatan kita di akhirat, ilmu agama. Dan ilmu agama itu yang paling awal ilmu fardu ain, sebelum fardu kifayah. Ilmu yang lain juga ilmu mempunyai kepentingan, terutama yang ada kaitan dengan ilmu kifayah ataupun ilmu yang berkaitan dengan yang mendapatkan kemaslahatan dunia. Syaratnya apa? Syaratnya semua ilmu yang kita kaji memperkenalkan kita pada Allah. Semua alam ini kita tengok, belajar ilmu sains, bukan sains yang menyebabkan seseorang itu menafikan kewujudan Allah setelah Allah bukakan pengetahuan baginya untuk mengetahui asbab-asbab alam, sebab-sebab alam, mengetahui formula-formula, mengetahui dengan eksperimen dia tahu beberapa perkara, akhirnya dia menafikan
kekuasaan Allah atau mendakwa dirinya memiliki sifat-sifat ketuhanan, ini ilmu yang menyesatkan. Ilmu yang Allah perintahkan adalah ilmu bila kita belajar, kita makin kenal Allah, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat pertama yang perlu kenal Allah berkaitan dengan sifat rububiyahnya. Bila Allah kata Rabb, bismi rabbikal ladzi khalaq. Sifat rububiyah pertama adalah Allah menciptakan. Allah menciptakan, sifat penciptaan. Allah sebagai khaliq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan, Allah mencipta insan. Siapa insan? Sebahagian para ulama kata umum, seluruh manusia daripada 'alaq. Sebahagian yang lain mengatakan insan di sini adalah anak-anak Adam, tidak termasuk Adam dan Hawa. Kerana Adam diciptakan daripada tanah dan Hawa dicipta daripada rusuk Adam. Anak-anak Adam semua sekali dicipta daripada alaq, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tercipta dengan kalimah kun fayakun. Namun kejadian Nabi Isa alaihissalam bermula daripada nutfah, alaqah, mudghah, sebagaimana makhluk-makhluk atau manusia yang lain. Namun nutfah yang ada dalam rahim Maryam bukan daripada manusia. Nutfah itu Allah cipta khusus dan Allah perintahkan kun fayakun. Jadi alaq di sini ialah proses kedua selepas nutfah. Manusia diciptakan daripada nutfah, daripada nutfah berubah menjadi alaq atau nutfah, setitis air mani, nutfah, iaitu mani yang tercipta, bukan mani yang terbuang, mani yang bertemu dengan pasangannya. Nutfah, setitis air mani, bukan setitis tu banyak, salah satu daripada hidupan yang ada dalam mani. Nutfah, kemudian alaqah. Allah ciptakan manusia daripada alaq. Jadi manusia di sini, kaul pertama kata seluruh manusia termasuk Adam dan Hawa. Kaul yang kedua mengatakan bahawa manusia yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak Adam alaihi salam. Daripada alaq, tercipta daripada alaq. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di sini fokuskan pada kalimah alaq, iaitu pada bahagian kedua, ataupun kita tercipta bermula dengan nutfah, kemudian alaqah. Alaq ni jamak ber alaqah. Alaqah satu alaqah. Kalau banyak dipanggil alaq, itu banyak, dia plural, kata plural. Kenapa alaq? Sebab anak yang tercipta, yang baru mencapai level nutfah, belum tentu ia akan kekal dalam rahim. Namun setelah menempel di dinding rahim, dia dipanggil sebagai alaqah. Ketika itu barulah kandungan sangkut, lekat, iaitu pada selepas 40 hari pertama. Ketika itu baru terdapat tanda-tanda bahawa seseorang itu mengandung. Dan alaqah di sini, sebagai ulama kata, kenapa kata alaqah? Untuk Allah sebut alaq untuk masukkan sekali Nabi Isa alaihi salam. Kerana sebahagian kaum mengatakan Isa, terciptanya Isa bukan daripada nutfah, bukan daripada setitis air mani, namun terus kun fayakun, daripada terus terjadinya alaqah. Cuma pandangan yang lain. Yang penting, bacalah tafsir macam mana sekalipun, ia berkaitan dengan penciptaan manusia. Allah pertama, baca dan kajilah. Iqra' bermakna baca, iqra' juga bererti tatabbu', iaitu kaji. Kajilah alam dengan nama Allah sehingga kamu kenal bahawa Allah yang menciptakan. Belajarlah ilmu apa sekalipun sehingga kamu berilmu dan makin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mencipta manusia daripada alaq.
Allah sebutkan kejadian manusia dalam keadaan asalnya, iaitu ketika alaqah, manusia tidak mempunyai sebarang nilai. Jasadnya tiada, ruh pun tak ada, jasad pun tak ada, hanya seperti satu objek yang tidak dipedulikan pada asalnya. Namun Allah menciptakan manusia. Dengan kejadian manusia inilah Allah kata, Iqra, baca sekali lagi, baca dan kaji sekali lagi. Wa rabbukal akram, baca, dan Tuhanmu yang maha al-akram, maha karim, maha mulia. Al-karam adalah seseorang yang memberi tanpa mengharapkan balasan atau tanpa memikirkan balasan. Nama seorang sifat karim dipanggil karam. Karam ni orang yang mulia. Mulia dengan pemberiannya. Bukan orang yang memberi tunggu balasan. Itu tidak mulia. Orang yang memberi ada banyak jenis. Ada orang yang memberi bertujuan tertentu, inginkan sesuatu. Ada orang yang memberi tanpa memikirkan balasan. Jadi manusia yang karim adalah orang yang memberi tanpa fikirkan balasan daripada perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala Al-Akram. Nama Allah Al-Karim, nama Allah juga Al-Akram. Al-Akram, Allah lah Tuhan yang paling mulia. Allah beri segala-galanya pada kita dan Allah tak minta sesuatu pada kita. Malah ketika Allah minta kita agar kita beribadah pada Allah, ibadah kita juga tidak kembali masalahnya kepada Allah, namun kepada diri kita. Allah ciptakan kita, Allah perintahkan ibadah. Bila kita buat ibadah, kita dapat pahala. Amal ibadah yang kita lakukan tidak sedikit pun menambahkan kuasa Allah. Maksiat yang kita lakukan tidak sedikit pun mengurangkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Jadi Allah mulia, Allah berikan kita segala-galanya. Daripada satu insan yang hanya seketul darah yang tidak ada nilainya, kemudian menjadi seorang yang alim, orang yang pakar, orang yang dihormati dalam masyarakat. Allah cuma minta dia beribadah. Ibadah tadi untuk siapa? Untuk Allah tambahkan kemuliaan pada dia hari akhirat. Itu saja. Allah nak berikan dia lebih mulia di hari akhirat. Bukan untuk Allah. Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku, dan aku tak minta mereka rezeki, dan aku tak minta mereka beri makan kepadaku. Allah tidak perlukan segala-galanya kerana Allah tu karim. Allah Subhanahu wa taala berikan Firaun segala-galanya tentang kehidupan dunia, badan yang sihat, kekuasaan yang luas, penghormatan, berikan harta. Allah berikan segala-galanya kepada Firaun. Tatkala apa Firaun balas? Dia menafikan kewujudan Allah dan mengakunya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Apa Allah buat? Allah nasihatkan dia dengan menghantar dua nabi mulia, manusia terbaik pada zaman tersebut, untuk berdakwah pada dia. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua jumpa dengan Fir'aun, dia ni dah melampau. Betul Allah cerita manusia ni, bila Allah tak ingatkan tentang keadaan dia, Allah akan sebut kalla innal insana la yatgha. Sama. Manusia jadi melampau dan jadi belagak sebab dia lupa dia dulu tak ada apa-apa. Dia lupa dia dulu tak ada apa-apa, dan dia akan mati. Lupa mati dan lupa keadaan dia dulu. Kalau orang ingat tentang asal usul kita, anak raja, anak siapa sekalipun, anak Perdana Menteri sekalipun, siapa sekalipun, asalnya pada alaq, tak ada apa-apa. Kanak-kanak, pada zaman kanak-kanak tak ada apa-apa. Apatah lagi ketika hanya seketul daging atau setitis air mani. Ya, Allah ingatkan pada awal. Allah cerita tentang Fir'aun. Setelah Fir'aun melampau tagha, Allah perintahkan pula pada Musa dan Harun berdakwah pada dia, qula lahu qawlan layyina.
Bercakap dengan dia dengan bahasa yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dia beringat, mungkin dia akan takut nanti. Berlembut dengan dia, ajak dia betul-betul. Allah bersifat karim, karam. Kita buat maksiat pagi petang, Allah masih bagi kita hidup, masih makan. Buat maksiat, selesai buat maksiat, makan, minum, ambil duit, ambil gaji, buat apa yang kita suka. Allah karim. Allah tetap beri masa pada kita. Allah tak matikan kita segera. Allah tak lumpuhkan kita kerana maksiat yang kita lakukan. Allah tak butakan mata kita kerana kita melihat perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mulut kita melecur kerana kita makan perkara yang haram. Allah tu karim. Allah berikan kita sebanyak segala-galanya, dan Allah berikan tempoh yang lama, dan tiap-tiap orang diberikan peringatan. Fir'aun, lepas Allah utuskan Musa dan Harun kepadanya, Allah suruh bercakap lembut dengan dia. Allah tunjukkan dia mukjizat, 9 mukjizat agung yang Allah turunkan di depan mata Fir'aun. Allah belum balas, sehingga dia kejar nak bunuh Nabi Musa. Di hujungnya memang betul-betul tekad nak bunuh Musa dan semua orang Islam, sampai ke tahap melampau yang level yang paling tinggi. Ketika itu baru Allah hancurkan, baru Allah tenggelamkan dia. Kerana Allah sifatnya Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Bila kita baca satu perkara, satu kisah, dan bila kita kaji satu-satu kejadian, hendaklah penghujungnya kita tahu bahawa Allah tu akram. Jadi kita kaji apa sekalipun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tengoklah alam mana sekalipun, penghujungnya kita tahu Allah yang ciptakan segala-galanya. Bila baca lagi sekali, kita akan nampak sifat mulia Allah. Segala-galanya Allah beri. Allah cipta dan Allah beri. Namanya Al-Karam, kemuliaan. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kalimah Al-Akram datang selepas penciptaan manusia, menunjukkan bahawa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian manusia cukup jadi manusia, kita mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Demi sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Jadi kita jadi anak Adam ni Allah dah muliakan sejak pada awal. Walaqad khalaqna walaqad karramna, apa ayat saya baca ni? Allah muliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami jadikan manusia ni, anak Adam tadi, ada mereka mampu mencipta kenderaan-kenderaan yang boleh membawa mereka di daratan dan di lautan. Di daratan dan di lautan. Dan Allah kata apa? Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri dia makan dan beri dia rezeki-rezeki yang baik. Tak ada makhluk yang makan sesuatu lebih baik daripada manusia. Makhluk yang seumpama dengan manusia yang diberikan taklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jin, makan sisa-sisa makanan manusia. Kita makan semua makanan, tulang kasih jin. Jin dengar ramai-ramai kata, betul lah tu. Ada jin dalam ni. Macam jin kata tak jadi takut lah. Makhluk lain yang Allah juga ciptakan sebagai makhluk yang mukallaf, diberikan tanggungjawab dan juga diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga solat, mereka juga diberikan tanggungjawab, mereka juga memiliki terikat dengan hukum hakam. Allah tak muliakan seperti anak Adam. Allah kata walaqad karramna bani Adam. Bani Adam, anak Adam ni Allah muliakan sangat. Allah kata dengan sifat yang keterbatasan ciptaannya, sifat yang kurang, kaki yang tak berapa laju, tapi bolehlah lebih, dia boleh ciptakan kenderaan, dia boleh lebih laju daripada cita.
Badan tak besar, tapi dia boleh cipta kren yang angkat batu-batu besar, lebih daripada gajah. Badan tak kuat macam unta, tapi boleh lalu di padang pasir dengan kenderaan-kenderaannya. Badan tak ada sayap, tak ada kepak, tapi boleh terbang lebih laju daripada burung. Kenapa? Allah muliakan. Cukup Allah ciptakan kita sebagai manusia, satu kemuliaan. Kalau Allah nak, kita ni Allah boleh ciptakan jadi seketul batu. Nasib baik Allah pilih kita jadi makhluk manusia. Atau jadi seekor anjing, nak makan saja, lalu depan rumah kena baling. Nak makan. Seekor ayam mencari rezeki di celah-celah najis. Ini satu kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Allah kata khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Kalimah al-akram Allah sebutkan selepas kalimah khalaqal insan, menunjukkan bahawa penciptaan manusia ini Allah cipta dengan penuh kemuliaan. Segala yang berkait dengan manusia mulia. Janin manusia yang mati juga mulia. Manusia mulia ketika hidupnya, ketika matinya. Manusia itu sendiri, sama ada Muslim ataupun tidak. Darah manusia mulia. Allah cipta binatang yang lain. Binatang-binatang boleh tak kita bunuh? Boleh tak kita sembelih? Boleh, sekiranya bermanfaat kepada manusia, sekiranya membawa manfaat, bukan membunuh, merosakkan. Tumbuh-tumbuhan Allah cipta. Boleh tak kita tebang pokok, petik buah-buahan, makan? Ya, boleh, sekiranya bermanfaat kepada manusia. Bukit bukau yang ada, boleh tak kita pecahkan, ambil batu dia? Boleh, sekiranya bermanfaat kepada manusia. Semua yang ada Allah kata Allah ciptakan dengan sifat karamnya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyiban. Makan pula, masya-Allah, apple yang dah bersih tu. Apple yang dah bersih, kita dah sediakan semua sekali. Akak-akak potong apple, basuh lagi. Betul tak? Bersih. Tangan yang dah bersih, nak makan cuci lagi. Habis makan cuci balik. Nak tidur tak boleh ada pasir ke apa kat mana. Tak, mesti tempat yang paling bersih. Ada ke makhluk yang bersih macam manusia? Tak ada. Kerana Allah kata wa razaqnahum minat thayyiban. Dan yang paling penting Allah kata wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan manusia ini dalam banyak bab ke atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang sangat banyak. Sebab tu Allah ingatkan dalam ayat ini, ayat 5 ayat pertama, Allah terangkan secara ringkas, semuanya ringkas. Tapi Allah detailkan di ayat yang lain, kerana ini wahyu pertama. Bila wahyu pertama, kali pertama kita nak jumpa dengan seseorang, kali pertama kita nak ajar kanak-kanak bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, Quran ke, kita tak asak dia dengan benda yang banyak. Caranya ialah kita ajarkan perkara sedikit demi sedikit. Ar-Rabbaniyin, cara dia panggil Rabbaniyin, walakin kunu Rabbaniyin. Jadilah guru yang mendidik sedikit demi sedikit, step by step. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran pertama 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Semuanya ringkas. Kalau diterjemahkan surah Iqra, tengok balik pada ayat Quran, kita akan jumpa tafsirannya dalam surah Ar-Rahman, tafsirannya dalam surah Al-Waqi'ah, tafsirannya wujud dalam surah-surah yang lain. Namun di sini Allah berikan secara ringkas pada awal wahyu. Allah kata warab Iqra. Allah perintahkan sekali lagi, bacalah wahai Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia, yang paling mulia. Allah tu bersifat maha mulia. Jadi kita baca dan kaji alam, kaji ilmu, mesti 2 perkara yang kita jumpa. Ini wajib. Pertama, semua sekali adalah makhluk Allah. Natijahnya segala perkara di tangan Allah. Allah yang ciptakan. Termasuk kebahagiaan. Bahagia dia nampak tak nampak, makhluk tak makhluk.
Makhluk Allah cipta kebahagiaan, Allah campak dalam hati siapa Allah nak. Allah yang menjadikan kita ketawa, Allah menjadikan kita menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang menjadikan kamu ketawa, Allah jadikan kamu menangis. Kita boleh bergaduh suami isteri, tengah seronok-seronok pergi melancong, tiba-tiba boleh bergaduh. Kenapa? Allah, kembali pada Allah. Jangan lupa, kebahagiaan yang ada pada kita sekarang adalah datang daripada Allah. Ni makhluk Allah. Allah berikan kita merasai kebahagiaan. Allah bukan sekadar makhluk-makhluk yang kejam berbentuk hisiah, makhluk-makhluk berbentuk ma'nawiyah, hidup dan mati. Mati ni kejadian makhluk. Hari kiamat, Sunan Tirmizi Allah kata, didatangkan maut dalam bentuk seperti seekor kibas. Bila Allah kata Allah dah masukkan manusia, dalam ahli neraka semua masuk neraka, ahli syurga semua yang layak masuk syurga semua dah dikeluarkan dari neraka masuk syurga, dah tak ada lagi. Allah datangkan maut dalam bentuk seperti seekor kibas dan dikenali oleh ahli syurga dan ahli neraka. Allah tanya, wahai ahli neraka, tahu tak kamu siapa ini? Mereka kata itu adalah maut. Kemudian Allah perintahkan malaikat sembelih maut. Allah tanya pada ahli neraka, Allah tanya pada ahli syurga, Allah tanya semua kenal ni maut. Allah perintahkan malaikat sembelih maut dan tidak ada lagi kematian. Waktu Allah kata huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan maut dan hidup. Maut bukan satu perkara yang tidak wujud, bukan suatu kehilangan. Maut hanyalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, perkara maknawi. Kita mati, kita bukan tiada, kita berpindah alam sahaja. Kita hanya berpindah alam, daripada alam dunia pergi ke alam barzakh, daripada alam barzakh berpindah ke alam akhirat, dan sampai ke syurga neraka kekal selama-lamanya. Roh Allah ciptakan dia kekal. Allah nak begitu. Bukan kekal yang tidak ada awalnya, kekal yang ada awalnya, kekal aradi. Kekal yang diciptakan, makhluk yang diciptakan, bukan yang kekal secara azali dan abadi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Syurga, neraka, ruh, qalam, dan dikatakan 10 perkara kekal aradi. Walaupun ada perbincangan detail tentang 10 perkara sabit berapa dan ada lain atau tidak, selalu kita terkenal, kita belajarkan 10 lah perkara kekal aradi, kekal. Jadi kita ni, roh kita mati nanti. Yang mati hanyalah jasad kita, yang hancur hanya jasad kita. Tapi entiti diri kita, roh, kekal, berpindah alam ke alam yang lain, hidup di alam yang lain. Dan tiap-tiap alam tu berbeza. Alam untuk beramal sekali saja masa kat dunia ni. Alam untuk kita beramal. Yang menentukan kita ke syurga atau ke neraka, kita dapat nikmat ataupun azab di alam seterusnya, ini sahaja waktu peluang yang ada. Lepas pada tu berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun duduk dalam kubur, bergantung pada yang sekarang ni lah. Isyak nanti solat ke tak solat, malam nanti qiyam atau tak qiyam, besok pagi bangun sembahyang tak sembahyang. Inilah peluang yang ada. Selepas itu kekal dan bergantung kepada waktu ujian. Kerana kita di dunia ini waktu ujian, lulus tak lulus kat sini je. Tiap-tiap orang hanya masuk periksa sekali, masuk ujian sekali. Gagal sekali di dunia, gagallah seterusnya. Gagallah seterusnya. Allah kata Iqra wa rabbukal akram. Allah sebut kalimah Al-Karim selepas penciptaan manusia sebagai isyarat bahawa ciptaan manusia itu Allah cipta dengan keadaan yang mulia. Secara jasadnya, secara fizikalnya yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dah syarahkan masa kelas online kita berapa kemuliaan yang Allah berikan. Itu diri manusia sendiri. Hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia yang paling the best. Walaqad karramna bani Adam. Penciptaan kita sendiri adalah yang paling sempurna, dan bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita adalah paling mulia. Iaitu pada asal kejadian.
berubah jadi makhluk paling hina ke jadi itu cerita nombor 2. Penciptaan manusia awalnya Allah ceritakan, betul Allah sebut wa rabbukal akram. Kemudian Allah kata allazi 'allama bil qalam, yang mana itu Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah 'allama bil qalam, mengajar manusia dengan pen. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ilmu manusia dipelajari melalui pen. Pen dicatatkan dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, dalam library, dalam laman web, dalam mana sekali. Kita pergi sekolah mesti belajar membaca dan menulis. Yang dah ditulis oleh ulama dahulu, kita yang datang kemudian tengok, buka buku, baca. Allah ajar manusia melalui qalam. Kenapa Allah sebut qalam, ajar manusia melalui pen? Kerana hanya manusia yang belajar daripada qalam. Makhluk yang lain juga Allah berikan ilmu, tapi cara Allah muliakan makhluk yang lain dengan ilmu yang umum. Manusia ada 2 ilmu. Satu ilmu yang dipelajari melalui pen dan bacaan dan pen dan tulisan. Ilmu yang lain dipelajari daripada panca indera. Makhluk yang lain mereka hanya belajar melalui panca indera. Insan, Allah muliakan manusia ini dengan diajarkan dengan pen. Allah sebutkan kalimah allama, mengajarkan, selepas kalimah al-akram, wa rabbukal akram. Setelah Allah sebutkan Allah tu mulia, menunjukkan bahawa kemuliaan manusia adalah kerana ilmu. Manusia ni mulia kerana ilmu. Allah ciptakan kita. Allah kata bacalah, kajilah alam, bacalah segala-galanya dengan nama Allah yang menghasilkan ilmu bahawa Allah yang menciptakan. Allah ciptakan manusia daripada alaqah. Baca lagi, dan ketahuilah Allah itu Tuhan yang maha mulia. Dan Allah kata yang mengajarkan manusia dengan pen. Jadi mengajarkan allama mengisyaratkan bahawa manusia jadi karim, jadi walaqad karramna, jadi mulia tadi sebab belajar. Tak ada ilmu, mungkin manusia pun makan seperti haiwan-haiwan yang lain. Tanpa ilmu, mungkin pakaian manusia seperti binatang-binatang yang lain atau tidak berpakaian. Tanpa ilmu, manusia tak akan mampu mencipta sebarang kenderaan. Tanpa ilmu, manusia tak mampu untuk menundukkan sebarang binatang untuk dijadikan sebagai tunggangan. Yang menyebabkan manusia jadi mulia kerana ilmu. Step by step Allah bawa kita. Ilmu lah yang menyebabkan kita jadi mulia. Dan alat yang menyebabkan ilmu manusia itu kekal ialah pen. Monyet pun belajar. Monyet belajar tak? Belajar, tapi dengan level monyet lah. Kucing pun belajar. Saya tengok yang kucing kat YouTube, dan kucing dia lompat macam anjing. Dia letak gelung, dia lompat sekali. Kucing pun boleh belajar, tapi dia tak belajar dengan pen. Bila dia mati, anak dia tak pandai. Anak dia kena latih daripada awal. Manusia, kitab Al-Imam Syafi'i tulis kitab Ar-Risalah, kajiannya kita datang buka saja, sebab kita ada pen. Kemajuan yang tercipta pada zaman sekarang terhasil daripada kajian-kajian yang dibuat oleh manusia ribuan tahun yang terdahulu. Semua kemajuan yang kita kecapi sekarang hasil usaha daripada ulama-ulama dan pengkaji-pengkaji dahulu. Semua teori-teori yang datang kemudian bergantung kepada teori dan kajian orang-orang terdahulu, pengalaman orang terdahulu. Apakah yang menyebabkan ilmu manusia kekal? Pen. Alladhi 'allama bil qalam. Allah ajarkan manusia dengan pen. Saya tanya, berapa orang bawa pen? Kalau macam ini salahnya. Beza. Yang ada pen, apa yang kita belajar hari ini kekal. Saya pernah di satu surau, saya ajar, kemudian saya ulang balik.
Macam kita, ustaz, benda ni ustaz dah sebut dah 4 bulan yang lalu. Saya pun tak ingat. Ya ke? Saya catat ustaz. Oh, ustaz dah sebut dah. Jadi dia atuk-atuk, pakcik-pakcik biasa tak tahu apa, tak tahu dah hadir tak hadir, wallah alam, sebab tak catat. Tapi surau makcik ni, satu surau di Jalan Keseimbangan, saya tak, apa nama kawasan saya tak tahu, tapi Seri Kembangan lah. Atuk nenek ni memang sentiasa mencatat. Buku beliau memang banyak orang yang menulis dan suka tengok. Dan bila ustaz tu datang, dia tengok, oh dulu ustaz bagi fakta, berapa fakta. Kalau nak belajar, kita jadi guru, mengajar orang macam ni, kena hati-hatilah, jangan ulang balik. Kerana nanti kita tak ingat. Jangan salah, kena buat perancangan betul-betul. Okay. Catatan, pen, dengan pen lah, maka ilmu manusia itu kekal. Dan inilah kelebihan manusia. Dengan pen lah kita faham segala teori. Kita boleh pergi sekolah, kita boleh faham tentang teori algebra. Kalau tak ada pen, macam mana faham? Tak faham. Nabi SAW pun mengajarkan umatnya dengan pen. Nabi tidak baca tulis, tapi Nabi pernah melakarkan, Nabi nak fahamkan tentang kehidupan kita. Nabi buat satu garisan. Nabi kata ini adalah, Nabi buat garisan. Kemudian Nabi buat garisan. Nabi kata ini adalah manusia. Dan yang garis yang panjang ini adalah maut. Manakala garis-garis kecil inilah cita-cita manusia. Masa lahir, masa kecil-kecil nak jadi besar macam ayah. Masa kecil-kecil nak jadi kuat macam abang. Nak pandai panjat, nak panjat, nak tinggi sebagainya. Cita-cita dia tercapai. Sampai nak belajar, nak pandai membaca, nak pandai begini begitu, pandai-pandai. Nak belajar sampai habis SPM, nak habis degree. Nak jadi polis, nak jadi askar, nak jadi ustaz, nak jadi ini. Cita-cita tercapai. Yang penting sampai satu masa maut sampai, Nabi kata masih banyak lagi cita-cita yang belum tercapai. Berapa orang yang nak jadi jutawan, yang pergi kursus bayar puluhan ribu nak jadi jutawan? Berapa orang yang jadi jutawan di kalangan yang hadir? Berapa ramai orang yang belajar nak jadi sebagai seorang profesor? Berapa ramai yang meninggal sebelum dapat gelaran profesor? Ramai. Berapa ramai yang dah jadi gelaran profesor tapi tidak mencapai cita-citanya yang lain? Kita ni kalau dengan cita-cita kita takkan selesai. Kita akan kehidupan kita hanya cukup dan kita hanya puas. Makan pun kita takkan puas dengan makanan yang ada. Dulu je cukup makan, alhamdulillah bagi cukup makan. Lepas tu nak lebih. Sampai pada last kali kita takkan cukup. Harta pun tak ada. Yang memuaskan kita, yang Nabi kata yang cukupkan manusia hanya tanah. Tanah isi dalam perut, dah mati, tak ada apa-apa dah nak. Cuma nak apa? Nak masa balikkan aku kejap, ya Allah, aku nak beramal ibadat. Belum lagi? Okay. Minta supaya dikembalikan ke dunia. Ketika kita mati, kita minta untuk kembalikan kita ke dunia sebentar, nak bersedekah dan beramal soleh. Alladhi 'allama bil qalam. Jadi 'allama mengisyaratkan bahawa manusia mulia kerana ilmu. Dan manusia kalau tak ada ilmu, tidak mulialah dia. Dan ilmu-ilmu yang memuliakan manusia lebih daripada makhluk yang lain di dunia ini adalah ilmu-ilmu yang menghasilkan kemajuan. Dan ilmu yang memuliakan manusia di hari akhirat adalah ilmu agama. Ilmu agama. Manusia mulia kerana ilmu akhirat, manusia mulia kerana ilmu dunia. Namun kemuliaan itu ada tempatnya. Allah perintahkan kita tuntut ilmu dunia dan tuntut ilmu akhirat. Kerana Allah nak jadikan kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kerana kita makhluk yang terbaik ya Allah ciptakan. Alladhi 'allama bil qalam, dan Allah kata 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan insan, iaitu tiap-tiap manusia itu, ma lam ya'lam, sesuatu yang dia tidak pernah ketahui.
Ulama khilaf sekali lagi erti insan di sini. Adakah insan ini khas kepada Adam alaihissalam, iaitu yang Allah ajarkan secara langsung, fa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajarkan Adam semua nama-nama. Artinya bahasa manusia, bahasa ni wujud sejak daripada manusia diciptakan ke ataupun baru wujud kemudian? Kemampuan berbahasa tu fitrah ataupun suatu muktasab, suatu benda yang kita usahakan? Kemampuan berbahasa fitrah, betul tak? Kita ni mampu bercakap. Ini satu kurniaan Allah sejak daripada azali, fitrahnya, ataupun sebab kita belajar mampu bercakap. Sebab kita manusia lah, kita pandai bercakap. Ada manusia yang tak pandai bercakap? Tak ada. Orang bisu bercakap, betul tak? Bahasa dia. Kalau letakkan manusia, tak ada siapa ajar, 3 orang letak serentak satu tempat, dia ada bahasa dia sendiri. Kerana Allah kata allamahul bayan. Manusia ni Allah ajar dia boleh express, mengeluarkan isi hati dia. Dia boleh fahamkan orang apa yang dia nak, walaupun dia bisu. Dengan tangan dia mampu beritahu apa yang dia nak, apa yang dia nak sampaikan. Kerana Allah kata allamahul bayan. Sebab itu kena surah Iqra, kalau kita nak detailkan, nak syarah panjang, kita kaitkan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini semua sama makna dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita sama azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
أكبر Allah. لا إله إلا الله. Kalau kita tengok balik ayat-ayat Quran, terutamanya 5 ayat pertama ni yang kita bincangkan pada hari ini, kita temukan Iqra' Allah sebut 2 kali. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama, dan Iqra' wa rabbukal akram, 2 kali Iqra'. Yang kedua kalimah khalaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, khalaqal insan, 2 kali Allah sebut dengan khalaq. Yang ketiga kalimah rabbik, Iqra' bismi rabbik alladzi khalaq, dan Iqra' wa rabbuk, rabbuka, juga 2 kali. Perkataan keempat kalimah insan, kalimah insan, Allah khalaqal insana min 'alaq, insan, dan Allah kata 'allamal insan ma lam ya'lam. Dan juga kalimah 'allama, Allah mengajarkan, juga 2 kali, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malah sebahagian daripada ulama tafsir masukkan alladzi, kalimah alladzi 'allama bil qalam dengan alladzi khalaq. 6 perkataan diulang 2 kali, dibaca dengan 5 ayat yang bersama tanpa orang perasan dan tak ada rasa kekok. Uslub Quran yang mu'jaz. Ayatnya ringkas, ayat 1 sampai ayat 5. Dalam 5 ayat ni Allah ulang 6 perkataan 2 kali, dan tak ada siapa pernah yang terasa bahawa ayat ni ada pengulangan. Orang tak perasan. Dan tiap-tiap pengulangan itu membawa makna yang tersendiri, dan maknanya sangat-sangat detail, walaupun benda yang sama. Kerana dalam kaedah tafsir kita ada satu kaedah, kita kata at-ta'sis aula at-ta'sis aula min, saya lupa kaedah. Makna dia ingat dari segi kaedah, lafaz kaedah saya kata lupa. Mana mengasaskan makna yang baru itu al-ta'sis aula min at-ta'kid. Suatu perkataan yang kita temukan dalam Al-Quran, kita terjemahkan dan tafsirkan dengan makna yang berbeza daripada perkataan yang sama sebelumnya. Itulah yang dilihat dalam tafsir sebelum dimaknakan dengan ta'kid, bahawa ia menguatkan yang sebelumnya. Kita dah belajar kaedah ni masa qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalimah a'bud, abad tu semua sekali, tiap-tiap pertukaran, tiap-tiap kalimah diulang, tidak ada yang sama. Mesti Allah ulang dengan sebab. Kita sebagai seorang insan, sebagai seorang yang membelajar ilmu tafsir, perlu cari wajah mana yang Allah kehendaki. Sebab tu bila kita baca Iqra', Allah suruh 2 kali suruh baca. Iqra' yang pertama Allah nak supaya kita kenal Allah betul-betul. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenal Allah yang ciptakan kita. Iqra' yang kedua, kenal bahawa segala-galanya Allah yang ciptakan kita tadi, Allah yang pelihara kita, yang berikan kita segala-galanya. Iqra' wa rabbukal akram. 2 ni asas kepada ilmu. Belajarlah di mana sekalipun, belajarlah bidang apa sekalipun, ilmu, 2 ilmu ni ilmu asas.
Semua yang kita belajar perlu tahu bahawa ilmu itu datang daripada Allah, dan Allah lah yang menciptakan. Dan yang kedua, segala yang kita capai dalam ilmu yang kita belajar mana sekalipun datang daripada Allah. Segala-galanya daripada Allah. Seolah-olah kata kita datang daripada Allah, dan segala yang kita sendiri diciptakan oleh Allah, dan segala yang Allah yang diberikan, yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita dan kita miliki datang daripada Allah. Ini asas kepada ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah ciptakan kita. Iqra wa rabbukal akram. Baca dan ketahuilah bahawa segala yang kita miliki milik Allah. Allah yang beri. Ini asas kepada segala perkara dalam agama. Kalau benda ni kita tahu, ada di kalangan keluarga kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, faham maksudnya. Bila datang nikmat seperti Nabi Sulaiman, nikmat, hadza min fadli rabbi, ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani aashkur am akfur. Allah nak uji aku nak syukur ke ataupun kufur. Kalau lupa tentang dua ilmu ni, dia jadi macam Qarun. Mengaku harta dia, dapat harta daripada ilmu yang dia belajar. Kau ni bodoh sebab kau miskin sebab bodoh. Lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Ni ilmu yang kita perlu tahu. Allah sebut tentang insan dua kali. Insan, yang betul khalaqal insan, yang kedua allamal insan. Manusia yang Allah ada dua. Allah ciptakan kita sebagai manusia, satu kemuliaan. Kita dah sebut, kalau Allah boleh ciptakan kita, hai Syafiq, kamu jadi seekor kerbau, boleh tidak? Boleh. Kerbau tak ada perasaan ke? Anjing tak ada perasaan ke? Anjing pun cari makan, anjing pun ada anak, anjing pun nak dimuliakan, suka dengan orang yang buat baik dengan dia. Tapi dia anjing, tak mulia seperti kita. Boleh jadi kita dari Allah ciptakan jadi satu sebatang pohon pisang. Allah cipta makhluk Allah, tapi Allah pilih kita cipta sebagai insan. Ini satu nikmat yang besar. Dan yang kedua, insan yang berilmu, bukan orang gila. Nikmat yang paling besar, insan, satu kejadian manusia, bagus dah. Dan nikmat yang kedua, allamal insan. Allah berikan ilmu, Allah ajarkan ilmu. Dengan kita manusia dan manusia yang berakal dan berilmu, syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengoklah pada semua ayat. Tuan-tuan tengok balik yang 6 perkataan tadi, ulang balik, kita akan temukan makna-makna begitu. Allah ulang balik bukan bererti benda yang sama. Allah ulang untuk kita tengok dua perkara yang berbeza. Nikmat-nikmat Allah, ciptaan Allah, nikmat Allah, ciptaan Allah, nikmat Allah, untuk kita sedar bahawa kita di dunia ini, kita ni wujud kerana Allah. Allah ciptakan kita, dan segala yang ada pada kita tidak lain, tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka kerja kita satu saja, sembah Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembah Allah, ibadah tersebut sebenarnya untuk Allah ke untuk kita? Untuk kita juga. Itulah sifat akram. Allah tu Maha Mulia. Allah tak minta sikit pun sesuatu daripada kita. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini ada kebaikan dan manfaatnya. 5 ayat ni ayat yang kita kena belajar. Kita ayat yang 5 ayat berkaitan dengan positif yang ada pada manusia. Kalla innal insana la yatgha. Lepas ni kita cerita pula tentang sifat-sifat negatif yang ada pada manusia. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk kita bertemu pada kelas akan datang. Semoga apa dibincangkan tadi ada kebaikan dan manfaat yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan, dan semoga Allah SWT mengampunkan kekurangan tersebut. Dan semoga Allah SWT jadikan kita manusia yang makin mulia dengan ilmu, makin mulia dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.